Ayah berkahwin dengan ibu tiri saya semasa saya kecil, dan dia menyuruh saya dan abang-abang saya berkongsi satu bilik sementara anak-anaknya mendapatkan bilik mereka sendiri, memukul kami dengan pancuran air sejuk, membelikan kereta anak-anaknya, dan membayar yuran kolej, tetapi menyuruh kami bekerja untuk semuanya. Saya, 23F, tidak pernah berhubung dengan ayah saya sejak saya berumur 18 tahun, bersama dua abang saya, 22M, 26M. Ibu saya meninggal dunia ketika saya berumur 6 tahun. Dan sehingga saya berumur 8 tahun, hanya ayah saya, dan dua abang saya yang tinggal. Kemudian apabila saya berumur 8 tahun, ayah saya berkahwin dengan ibu tiri saya. Mari kita panggil dia Barbara. Barbara mempunyai dua orang anak sendiri. Seorang perempuan setahun lebih tua daripada saya dan seorang lelaki 3 tahun lebih tua daripada saya. Ayah saya dengan cepat memindahkan kami semua tinggal bersama, dan mereka memutuskan bahawa pengaturan tidur adalah dua anak Barbara akan mempunyai bilik mereka sendiri setiap seorang dan saya dan dua abang saya perlu berkongsi. Ini seperti menetapkan keseluruhan duluan untuk kehidupan baharu kami. Daripada perkara-perkara kecil seperti Barbara yang memarahi saya dan abang-abang saya jika kami tidak membiarkan dua anaknya memilih siaran TV hinggalah perkara yang lebih besar kepada anak-anak. Seperti hadiah yang kami dapat pada Krismas dan hari lahir. Pada Krismas, anak-anak Barbara sentiasa mempunyai timbunan hadiah yang banyak. Stesen permainan dan TV terbaru, dan sebagainya. Dan saya serta abang-abang saya akan menerima timbunan hadiah kecil. Pada dasarnya, 3 hadiah gabungan kami setiap tahun menyamai satu timbunan hadiah mereka. Jika itu, saya ingat kira-kira setahun selepas tinggal bersama, Barbara menegaskan bahawa anak-anaknya memanggil ayah saya ayah, tetapi saya dan abang-abang saya tidak pernah dibenarkan memanggilnya ibu. Bukannya kami mahu, tetapi dia tetap memberitahu kami bahawa dia hanyalah Barbara bagi kami. Ayah saya bersetuju dengan sifat pilih kasihnya yang jelas dan juga mula bertindak seperti itu tidak lama selepas tinggal bersama. Anak perempuan Barbara dan saya bersekolah di sekolah yang sama dan berada dalam pasukan bola jaring yang sama. Dan suatu ketika saya berumur 14 tahun, kami mengadakan lawatan ke kejohanan bola jaring ke Paris, dan kami juga menghabiskan 2 hari di Disneyland. Saya sangat teruja dengan ini, tetapi realitinya terlintas di fikiran saya apabila ayah dan Barbara mendudukkan kami dan memberitahu kami bahawa mereka hanya mempunyai wang untuk salah seorang daripada kami pergi. Dan sudah tentu, mereka memilih anak perempuan Barbara. Mereka kata itu kerana dia lebih tua dan akan tamat sekolah tahun depan. Tetapi ini adalah perjalanan sekali sahaja yang tidak akan berulang dan kami berdua adalah pemain dalam pasukan A. Selain itu, ayah saya bekerja dengan baik dan Barbara mempunyai wang sendiri daripada perkahwinan pertamanya. Jadi mereka mampu untuk melepaskan kami berdua. Mereka cuma tidak mahu. Barbara telah menghukum abang saya secara fizikal sejak kira-kira setahun kami semua tinggal bersama. Dan ketika saya berumur sekitar 10 tahun, dia mula melakukan perkara yang sama kepada saya. Kemudian ayah saya memutuskan untuk mula melakukan perkara yang sama kepada kami kerana kami adalah kanak-kanak nakal yang perlu belajar menghormati. Saya ingat pernah dia menampas saya dengan kuat sehingga saya mempunyai cap tangan lebam di paha saya selama kira-kira seminggu. Saya ingat dengan jelas kerana di bilik persalinan untuk latihan PJ atau bola jaring, saya selalu takut seseorang akan melihatnya. Anak-anak Barbara langsung tidak pernah dihukum. Tidak secara lisan, tidak secara fizikal. Malah itu tidak salah. Jangan buat begitu. Walaupun mereka kanak-kanak yang sangat kejam yang menyeksa saya dan abang-abang saya, Barbara selalu menghukum saya dan abang-abang saya setiap kali kami melakukan apa-apa yang dianggapnya tidak boleh diterima, walaupun anak-anaknya melakukan perkara yang sama di sisi kami. Kaedah hukuman kegemarannya ialah mandi air sejuk di mana dia akan berdiri di sana dan memerhatikan kami semasa kami bogel dan di bawah air sejuk, untuk memastikan kami tidak mengelak daripada berdiri di bawahnya atau menukarnya kepada air suam. Ini berterusan sehingga saya berumur 16 tahun, dan ayah saya tahu mengenainya dan juga menggalakkannya. Jika dia pernah menangkap kami melakukan apa-apa yang dia tidak suka selepas menjerit atau menampar kami, dia akan menghubunginya dan memberitahunya bahawa sudah tiba masanya untuk mandi air sejuk. Kemudian apabila anak lelaki dan perempuan Barbara berumur 17 tahun,
Ayah saya membayar untuk kelas memandu dan akhirnya membelikan kereta untuk mereka berdua. Apabila saya dan abang-abang saya berumur 17 tahun, dia langsung enggan berbuat demikian. Apabila anak lelaki Barbara, yang sebaya dengan abang sulung saya, pergi ke universiti, Barbara dan ayah saya membayar flat satu bilik untuknya supaya dia tidak perlu tinggal di rumah pelajar. Abang saya, sudah tentu, terpaksa mengambil pinjaman pelajar dan bekerja sambilan untuk menghadiri universiti. Dan sudah tentu, dia terpaksa tinggal di rumah pelajar bersama rakan sebilik. Apabila abang saya berumur 21 tahun dan tamat pengajian di universiti, dia menyewa flatnya sendiri dan cukup bernasib baik untuk terus bekerja sepenuh masa. Jadi, dia menawarkan saya dan abang saya, yang berusia 18 dan 17 tahun pada masa itu, untuk tinggal bersamanya. Kami semua berkongsi satu bilik tidur hampir sepanjang zaman kanak-kanak dan remaja kami. Jadi, dia hanya mempunyai satu katil tidak penting bagi kami. Kami sangat gembira dapat berjauhan daripada ayah kami, Barbara, dan anak-anak Barbara. Kami bertiga memutuskan hubungan dengan ayah kami, Barbara, dan anak-anak Barbara pada hari itu. Berakhir hujung minggu lalu. Datuk dan nenek sebelah ayah kami sudah bertahun-tahun tahu bahawa tiada seorang pun antara kami yang bercakap dengan ayah kami, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Mereka menjemput kami ke majlis hari jadi salah seorang sepupu kami di rumah mereka. Dan selepas memberi jaminan kepada kami bahawa ayah dan Barbara kami tidak akan berada di sana, kami memutuskan untuk pergi. Seperti yang Anda mungkin boleh teka, mereka ada di sana. Saya tidak tahu sama ada ini cara datuk dan nenek saya cuba menyatukan kami semula kerana mereka tidak tahu tentang penderaan ayah dan Barbara saya. Tetapi walau apapun, kami semua marah dan memutuskan untuk pergi. Barbara memutuskan untuk memberikan komen sinis tentang anak-anak yang tidak tahu berterima kasih yang merosakkan hari jadi dan merosakkan keluarga sementara ayah saya berdiri dengan kekok merenung kami. Ketika skim saya membentak, saya dengan kuat memberitahu Barbara, terutamanya ahli keluarga saya yang lain, jika saya jujur, bahawa dia dan ayah sayalah yang merosakkan keluarga. Bahawa sepanjang hidup kami, dia dan ayah saya telah mendera dan mengabaikan abang-abang saya dan saya sambil memberi anak-anaknya segala-galanya, membelikan mereka kereta dan membayar uni dan flat untuk mereka sambil membuatkan kami terpaksa bekerja dan menyediakan segala-galanya sendiri. Mendera kami secara fizikal semasa kecil, walaupun anak-anak Barbara melakukan sesuatu yang salah, dan mereka tidak pernah mendapat sebarang hukuman. Barbara memulakan perbualan setiap kali kami bercakap tentang ibu kami, terlupa untuk menyebut bahagian ini, tetapi dia benci kami bercakap tentang ibu kami. Seperti dia akan menjadi gila dan mengatakan kami tidak menghormatinya kerana bercakap tentang tegurannya melihat gambarnya garis miring bertanya kepada ayah kami tentangnya. Selepas itu kami pergi. Jadi saya tidak tahu apa yang berlaku, tetapi saya menerima mesej daripada datuk dan nenek saya dan makcik serta pakcik saya yang semuanya mengatakan bahawa jika benar mereka tidak tahu dan berharap agar kami bersama lagi akan menghidupkan semula hubungan kami dengan ayah kami. Tetapi saya tidak sepatutnya mengatakan semua itu di hadapan seluruh keluarga, dan saya sepatutnya mengendalikannya secara pribadi dengan ayah dan Barbara saya. Saya rasa saya tidak salah kerana mengatakan apa yang saya lakukan di hadapan orang yang saya kenali, dan begitu juga abang-abang saya, tetapi ahli keluarga lain jelas menganggap saya bersalah. Jadi, Reddit, adakah saya kerana memberitahu keluarga sebelah ayah saya mengapa saya tidak menghubunginya? Komen di mana Op telah membalas. Op membalas tentang bagaimana Barbara benci apabila nama Ops ibu disebut dan hubungan Ops ayah dengan anak-anak Barbara. Selain itu, Barbara benci bila-bila masa saya atau abang saya bercakap tentang ibu kami garis miring melihat gambarnya garis miring bertanya kepada ayah saya tentangnya. Macam dia akan jadi gila kalau dia terdengar kami bercakap tentangnya di bilik kami. Abang saya berumur 9 tahun ketika dia meninggal dunia. Jadi dia selalu memberitahu kami apa yang dia ingat tentangnya. Malah ayah saya pun tidak menyukainya. Mereka selalu menjerit kepada kami kerana tidak menghormati Barbara kerana bercakap tentang ibu kami yang telah meninggal dunia. Kegilaan sebenar. Dan anak-anak Barbara digalakkan untuk memanggil ayah saya ayah dalam masa setahun selepas kami semua tinggal bersama. Tetapi Barbara sangat mendesak agar saya dan abang-abang saya tidak pernah memanggilnya
apa-apa selain Barbara. Bukannya kami mahu, tetapi sayang. Bertenanglah. Op kerana rasa seperti apabila menjadi gila dengan reaksi keluarganya terhadap penderaan itu. Op, saya betul-betul rasa seperti saya menjadi gila dengan cara keluarga saya bertindak tentang keseluruhan situasi ini. Betul kebuat saya ragu sama ada saya terlalu rapat dengan situasi ini untuk melihat sama ada hujah mereka sah atau tidak. Sebab itu saya menyiarkan di sini di ruangan Komen 1. Tidak, situasinya teruk, tetapi awak memberitahu kami lebih banyak butiran daripada yang keluarga besar awak dapat. Saya rasa jika mereka tahu butiran yang awak kongsikan di sini, mereka akan terkejut. Tapi itu tak penting. Mereka tak sepatutnya melayan awak macam ni. Ayah awak dan Barbara awak mungkin buat kekecohan sebaik awak pergi jadi semua orang rasa sesuatu yang tertentu mengenainya. Saya sangat gembira awak berpindah keluar dan bersama abang-abang awak. Kamu bertiga akan sentiasa ada untuk satu sama lain. Skim keluarga awak. Ayah awak meninggalkan awak ketika dia sahaja yang awak ada. Dia tak berbaloi. Aduh. Kesiannya difikirkan. Tapi tak mungkin mereka tak menjangkakan apa yang sedang berlaku. Kami biasa menghabiskan hari Krismas di rumah datuk dan nenek saya bersama-sama keluarga. Anak-anak Barbara akan duduk di sana dengan telefon garis miring mainan baharu mereka manakala saya dan abang-abang saya akan seperti kami mempunyai bom mandian, deodoran, dan satu mainan plastik. Dia juga datuk saya memberi saya beberapa pelajaran memandu kerana dia tahu ayah saya tidak akan membayarnya sambil juga tahu bahawa dia telah mendapatkan kereta anak-anak Barbara beberapa tahun sebelumnya. Sebelum hujung minggu lalu, saya telah memberi mereka manfaat keraguan. Tetapi bukannya kami menyembunyikan penderaan dan pengabaian mereka. Anda tahu, seperti, ya, kami tidak menjerit dari atas bumbung. Tetapi sebagai orang dewasa yang melihat kami secara berkala, suka bagi mereka untuk tidak menyedarinya. Terutamanya abang sulung saya yang paling banyak mengalami penderaan fizikal dan mempunyai lebam dan calar untuk menunjukkannya. Komen juga, ente. Mereka memalukan dan menjijikan. Keluarga besar Anda juga kedengaran buruk. Mungkin sudah tiba masanya untuk pergi ke NC dengan lebih ramai daripada mereka. Adakah Anda mempunyai akses kepada keluarga sebelah ibu Anda? Mengirim pelukan kepada Anda dan abang-abang Anda. Saya harap hidup Anda akan menjadi lebih baik, dan Anda boleh meninggalkan mimpi ngeri ini. Aduh. Apabila ayah saya berkahwin dengan Barbara, kami berpindah dari Wales ke England, jadi tidak mempunyai hubungan dengan keluarga ibu saya. Ayah saya langsung tidak memberitahu mereka bahawa kami akan berpindah negara atau tempat tinggal kami. Tetapi mujurlah, ketika saya berumur 20 tahun, saya menemui kakak ibu saya dalam talian. Dan kini kami kembali berhubung dengan mereka, dan berjumpa mereka beberapa kali setahun. Mereka semua sangat baik dan sangat menyesal kerana tidak menyedari apa yang telah kami lalui, dan kerana tidak mencari dengan lebih teliti, untuk mengetahui di mana kami berada. Tiada rasa bersalah atau dendam terhadap mereka. Jelas sekali. Satu lagi bonus besar tentang menemui mereka semula ialah kami dapat mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana ibu kami. Alamak, adik-beradik tiri dilayan lebih baik daripada dia dan abang-abangnya. Alamak, mereka hidup bahagia dengannya. Kakak tiri saya, terutamanya kami yang sebaya, selalu membiarkan saya bermain dengan mainannya garis miring bermain permainan di telefonnya hanya untuk memberitahu ibunya bahawa saya telah merampas mainan itu daripadanya dan tersengih apabila saya dihukum kerananya. Mereka bertiga mengemas kini maklumat. Pertama sekali, terima kasih kepada semua orang yang meninggalkan komen baik pada catatan asal saya dan juga kepada orang yang berkongsi kisah penderaan mereka sendiri. Saya tahu menaipinya pun susah dan saya harap setiap seorang daripada Anda sihat walafiat sekarang. Jadi, saya sangat marah. Saya telah mencipta sembang kumpulan dengan keluarga sebelah ayah saya dan menghantar catatan ini kepada mereka bersama salinan dan tampal apa yang saya katakan sekiranya mereka tidak mengklik pautan tersebut dan juga mesej lain yang memperincikan beberapa penderaan lain yang kami semua alami yang saya tidak mahu sertakan dalam catatan tersebut. Abang-abang saya juga melakukan ini dan respons keseluruhannya ialah mereka lebih marah dengan balasan tersebut berbanding kandungan sebenar catatan saya.
Respons pertama makcik saya setelah melihat catatan itu ialah, mengapa awak menyiarkan drama keluarga dalam talian untuk orang yang tidak dikenali menghubungi kami, sedangkan tiada seorang pun daripada mereka mengenali kami? Bukan tentang awak yang didera. Beraninya orang-orang di internet ini fikir saya seorang SHD. Dia juga sedikit menyindir saya kerana dia melihat beberapa balasan saya. Salah satunya tentang bagaimana saya kini mengesyaki mereka semua tahu selama ini dan mempunyai keberanian untuk mengatakan awak sentiasa berpakaian, makan, dan mempunyai tempat tinggal. Seolah-olah itu menjadikan semua penderaan dan pengabaian itu tidak mengapa. Dan perkara bodoh itu pun ada syarat untuk kami bertiga. Jadi, hai Joe, saya harap awak juga membaca kemas kini ini. Awak tersenyum. Datuk saya kata dia tak fikir ia seteruk itu. Pada dasarnya dia mengakui bahawa dia tahu ia sekurang-kurangnya agak teruk dan telah mengenainya. Dia juga mencadangkan agar kami semua duduk dengan ayah saya dan berbincang. Bahawa ayah awak seorang lelaki yang berniat baik. Tidak, ini membuatkan saya lebih marah kerana dia menipu kami untuk berjumpa dengan pendera sebenar kami lagi, memandangkan dia sekurang-kurangnya tahu sebahagian daripadanya. Secara keseluruhan, keluarga terdekat, datuk dan nenek, makcik dan pakcik mendedahkan diri mereka sebagai manusia yang jahat yang tahu sepanjang masa bahawa sekurang-kurangnya beberapa bentuk penderaan dan pengabaian sedang berlaku, tetapi lebih marah kepada saya kerana mendedahkannya, terutamanya kepada orang yang tidak dikenali dalam talian. Itu benar-benar membuatkan mereka marah, dan masih percaya saya merosakkan majlis hari jadi sepupu saya kerana menganginkan pakaian kotor saya. Kami bertiga telah menyekat mereka semua, dan tidak lagi mahu ada kaitan dengan mereka. Syukurlah, sepupu-sepupu kami yang lebih tua dan seorang makcik ada di pihak kami. Makcik saya berkata dia jijik dengan ayah saya bersama adik-beradiknya yang lain, makcik dan pakcik. Setelah mengetahui bahawa mereka tahu atau sekurang-kurangnya mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena dengan zaman kanak-kanak kami, dan respons mereka terhadap saya yang menghantar pos tersebut, dan sejak itu telah memohon maaf kepada abang-abang saya dan saya atas cara kami membesar. Saya benar-benar berharap dia ikhlas, dan sebenarnya tidak tahu langsung. Jadi, buat masa ini, kami belum berbincang dengannya. Tetapi kami juga agak berhati-hati kerana saya masih sukar untuk memahami bagaimana dia tidak boleh tahu langsung tentang apa-apa jika ia nampaknya rahsia yang diketahui dalam keluarga. Saya rasa kami akan mengekalkan hubungan ini hanya melalui telefon, sekurang-kurangnya buat masa ini. Apa-apa pun, cerita seterusnya. Suami berhenti kejar kisah dua tanpa amaran. Menghabiskan masa berbulan-bulan merokok, berkahwin dan cuba menjadi influencer Instagram sementara saya membayar semua bel, bergurau tentang menceraikan saya untuk nafkah, dan enggan menjalani terapi, jadi saya sebenarnya menceraikannya. Kami berdua berusia awal 30-an, sudah berkahwin, belum mempunyai anak. Kami memiliki sebuah rumah bersama. Gadai janji. Suami saya bekerja di syarikat yang sama selama hampir sedekad. Dia memperoleh gaji yang lumayan, tetapi beberapa tahun kebelakangan ini sukar baginya kerana bosnya yang sombong. Dia sering berbincang untuk berhenti kerja, dan saya terbuka kepada idea itu selagi dia mempunyai pekerjaan lain yang tersusun. Tahun lepas, dia berhenti kerja secara tiba-tiba kerana pertikaian kecil di tempat kerja. Dia kemudiannya menganggapnya sebagai perkara yang mematahkan semangat. Tiada pekerjaan lain yang tersusun, tiada apa-apa. Dia meyakinkan saya bahawa dia mempunyai simpanan yang boleh dia gunakan untuk hidup, dan dia mahu meluangkan sedikit masa untuk menyesuaikan diri. Dia juga mempunyai beberapa idea perniagaan yang ingin diusahakannya sebelum kembali bekerja. Cuba menjadi rakan kongsi yang menyokong. Saya berkata, baiklah. Maju pantas ke hari ini. Dia tidak mempunyai pendapatan dan secara literalnya tidak menghantar satu permohonan kerja pun. Dia tidak mengemas kini resumenya. Apa yang telah dia lakukan sejak 8 bulan lalu? Anda tanya? Menghisap ganja, sekumpulan kerja palsu dari rumah yang tidak memberinya pendapatan langsung, dan yang terbaru cuba menjadi influencer Instagram. Ya, serius. Secara adilnya, dia juga telah melakukan beberapa kerja rumah dan membaiki beberapa perkara, tetapi sebahagian besarnya,
Dia menghabiskan hari-harinya menghisap ganja dan di Instagram, dan saya sebenarnya memberi subsidi. Dulu kami membahagikan bel 50-50. Sekarang, ia lebih seperti 80-20. Kali terakhir saya cuba bercakap serius tentang rancangan masa depannya. Dia secara bergurau berkata saya boleh menceraikannya dan membayar nafkah kepadanya jika saya tidak menyukai situasi semasa. Kemudian dia menangis teresa-esak, mengatakan bahwa dia mungkin tertekan. Saya berasa sangat bersalah untuknya dan menawarkan sokongan penuh saya kepadanya. Tetapi jika difikirkan semula, saya ingin tahu adakah ia hanya alasan yang mudah untuk mengubah perbualan dan melepaskan saya daripadanya. Apa yang akan Anda lakukan dalam keadaan saya? Saya telah menjadi dendam kepadanya dalam keseluruhan situasi ini. Kemas kini 1. Pertama sekali, terima kasih kepada semua yang memberi respons kepada catatan saya sebelum ini. Banyak nasihat yang baik yang telah membantu saya mengharungi situasi ini. Pada hari saya membuat catatan terakhir saya dan suami berbual malam itu sebaik sahaja saya pulang dari kerja. Pada dasarnya saya berkata dia perlu membuat temu janji doktor untuk kesihatan mentalnya atau berhenti menggunakan ganja atau kedua-duanya. Dia berulang kali menolak dan sebenarnya agak bermusuhan mengenainya, yang langsung tidak seperti dia. Kemudian saya beralih kepada keuangan. Saya bertanya kepadanya berapa banyak simpanannya yang tinggal, dan dia hanya berkata cukup. Saya mendesaknya untuk meminta $1 angka, dan dia tidak menjawab. Saya bertanya sama ada dia mempunyai baki pada kad kreditnya, dan dia berkata tidak. Apabila saya meminta untuk melihat penyata banknya untuk pengesahan, dia pada dasarnya menyuruh saya pergi lagi, bermusuhan dan di luar kebiasaannya. Saya memberitahunya bahwa pengaturan semasa tidak berjaya, dan dia perlu mula membayar 50% daripada bel pada 1 Mac. Pada ketika ini dalam perbualan itu, dia langsung tidak bercakap. Dia tidak mahu memandang saya. Dia hanya duduk mengalihkan pandangannya daripada saya dengan air mata berlinang semasa saya bercakap. Saya ragu dia mendengar sepatah kata pun yang saya katakan, tetapi saya menyatakan dengan jelas semua isu lain yang saya ada. Perkara Instagram, rancangan kami untuk masa depan, dan sebagainya. Selepas perbualan ini, dia tidak lagi tidur di katil kami selama hampir seminggu. Dia tidur di ruangan bawah tanah. Pada dasarnya dia tidak meninggalkan ruangan bawah tanah apabila saya di rumah, melainkan untuk mendapatkan makanan. Sejujurnya, ia menyedihkan. Saya akan keluar dengan beberapa rakan sekejar hujung minggu ini untuk malam yang menyeronokkan, dan suami saya boleh tinggal di rumah seperti petapa. Saya juga mempunyai rancangan untuk minum kopi pada hari Ahad bersama sahabat baik saya. Saya akan memberitahunya segala-galanya dan mendapatkan pendapatnya kerana sejujurnya, ini bukanlah kehidupan yang saya inginkan dan cuba membetulkannya hanya memburukkan lagi keadaan. Saya mula menganggap perceraian sebagai pilihan sebenar, yang mungkin kelihatan keterlaluan walaupun 3 minggu yang lalu. Terima kasih sekali lagi kerana membaca dan memberikan input Anda. Kemas kini 2. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang memberi respons kepada thread saya sebelum ini, walaupun saya tidak bersetuju dengan pencirian hubungan saya oleh ramai pengulas. Saya memang mengambil berat beberapa nasihat, termasuk tidak berkongsi masalah suami saya dengan rakan-rakan saya. Suami saya terus tidur di ruangan bawah tanah. Saya memintanya beberapa kali untuk mula tidur di katil kami semula. Dia akan berkata mungkin, tetapi sebenarnya tidak pernah melakukannya. Kami telah berhenti melakukan hubungan seks sepenuhnya, tetapi saya pernah mendengarnya menonton filem lucah di ruangan bawah tanah. Pada pagi 1 Mac, kami bertengkar hebat apabila saya meminta separuh daripada bel bulanannya. Dia memindahkan saya kira-kira 2/3 daripada apa yang sepatutnya, dan apabila saya meminta selebihnya, dia meletup. Dia terus berkata dengan lebih kuat dan lebih kuat berulang kali semasa saya cuba mengatakan bahwa dia perlu menyumbang bahagian yang sewajarnya. Kemudian dia mula bercakap tentang kemurungannya sekali lagi. Secara literal, satu-satunya masa dia akan meningkatkan kemurungannya adalah apabila saya mengkritik pilihan hidupnya yang teruk. Dia belum berjumpa doktor atau didiagnosis. Namun, dia menggunakannya seperti kad bebas penjara untuk menjadi tidak produktif sama sekali dan tidak membayar bel.
Jadi, saya beritahunya terus terang. Sama ada jumpa doktor untuk kemurungan awak dan mula perbaiki hidup awak, atau perkahwinan ini berakhir. Ia kedengaran sangat kasar, tetapi sejujurnya skim. Dua pilihan buat masa ini. Dia bergurau tentang saya membayar nafkah kepadanya jika saya menceraikannya. Bukan kali pertama dia berkata begini, dan skim kali terakhir kami bercakap mengenainya. Kami telah berjumpa dan berbual sebentar sejak itu, tetapi tiada lagi kemesraan di sana. Ia seperti kami rakan serumah. Minggu lepas, dia memberitahu saya bahawa dia telah menempah temu janji doktor, dan saya gembira untuknya, tetapi setahu saya, dia tidak pernah pergi, walaupun selepas saya menawarkan untuk mengambil cuti dan menghantarnya ke temu janji. Saya rasa dia tidak keluar rumah selama lebih 2 bulan. Saya telah berhenti memasak makanan untuknya, jadi dia kini hidup dengan mie segera yang dibelinya dari Amazon. Saya bertemu dengan seorang peguam perceraian buat kali pertama awal minggu ini. Dia sangat baik dan memberi saya ringkasan lengkap tentang semua pilihan saya. Apabila saya memberitahunya tentang komen suami saya tentang nafkah, dia ketawa dan berkata, "Tidak mungkin." Dia secara sukarela berhenti kerja tanpa kehendak saya. Dia tidak mempunyai diagnosis rasmi daripada doktor yang akan menghalangnya daripada bekerja. Saya tidak tahu dari mana dia mendapat idea bahawa dia berhak mendapat nafkah daripada saya. Saya menyimpan sedikit harapan bahawa suami saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik dan memperbaiki hubungan kami. Saya berdoa setiap malam agar dia berpusing 180 darjah dan mula menjadi dirinya yang normal semula. Tetapi jika tiada apa-apa yang berubah, saya merancang untuk bertemu dengan peguam saya sekali lagi pada awal April dan secara rasmi memfailkan perceraian. Kemas kini ketiga. Pertama sekali, terima kasih kepada mereka yang meninggalkan komen dalam catatan saya sebelum ini. Mendengar nasihat daripada semua sudut benar-benar membantu saya membuat keputusan yang praktikal dan termaklum semasa waktu yang sangat tidak menentu dalam hidup saya ini. Akhirnya saya dapat membuatnya berjumpa doktor. Saya tidak berada di bilik untuk diagnosis itu, tetapi doktor mencadangkan suami saya untuk mengkaji terapi tingkah laku kognitif dan SSRI. Sudah tentu, suami saya menentang kedua-duanya. Dia boleh membaca tentang CBT dalam talian, dan saya sudah lama tahu bahawa dia langsung tidak menyukai idea pengambilan antidepresan. Dia menggambarkannya sebagai gangguan otak. Kami mengalami seminggu atau lebih pada bulan April, di mana keadaan hampir terasa normal. Kami lebih banyak berbual, makan malam bersama, tidur di katil yang sama, malah ada malam temu janji garis miring bergerak. Saya berasa sangat berharap. Keadaan benar-benar kelihatan semakin baik. Namun, ia tidak berlarutan. Kami bergaduh tentang sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali, dan keadaan dengan cepat menjadi huru-hara lagi. Suatu hari selepas waktu kerja, saya duduk di dalam kereta saya dan benar-benar diliputi ketakutan. Pemikiran untuk pulang ke rumah dengan hubungan saya yang hancur. Ia terlalu banyak. Saya memandu tanpa tujuan selama berjam-jam, tertanya-tanya bagaimana demi Tuhan hidup saya menjadi seperti ini. Separuh masa saya menangis teresak-esak. Saya pasti kelihatan gila. Inilah titik kehancuran saya. Saya sudah berakhir dengan hubungan dan perkahwinan ini untuk selama-lamanya. Apabila saya memberitahunya keputusan saya, dia menangis teresak-esak, begitu juga saya. Dia berkata dia menyesal, tetapi dia faham. Dia tidak meminta saya untuk mempertimbangkan semula atau berusaha menyelamatkan hubungan ini, yang menunjukkan bahawa itu adalah keputusan yang tepat untuk kami berdua. Dia berpindah ke ruang bawah tanah ibu bapanya beberapa minggu yang lalu. Saya masih berada dalam keadaan emosi yang tidak menentu. Saya berdoa agar masa akan menyembuhkan saya, dan saya dapat menemukan cinta lagi.